Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami faqih, faham, tahu tentang agama Islam ya Allah. Wa'allimna ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan nasihat daripada alim ulama. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Jadikanlah rezeki yang kami makan rezeki yang halal dan tayyibah. Ya Allah, berkatilah segala pekerjaan kami ya Allah. Terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Sihatkanlah tubuh badan kami, panjangkanlah usia kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala musibah penyakit yang berjangkit, khususnya COVID-19 ini ya Allah. Dan matikanlah kami bila sudah sampai masa dan waktunya dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah yang dikasihi, yang berbahagia Tuan Pengurusi Surau As-Sabirin, Taman Tunku Ja'far, dan Imam Al-Fadhil Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Alhamdulillah. Kita terus kepada perbincangan ataupun tazkirah kita daripada bacaan kitab Al-Hikam ya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada muka surat yang ke-91 insya-Allah. Nah, saja tanya tes. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, muka surat safhah 91 ataupun 91 kata orang Seremban, 91. Bab yang ketiga, keputusan dan upaya makhluk tidak dapat melawan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, kata ulama dalam tajuk ataupun fi bab yang ketiga ini, keputusan, decision dan keupayaan makhluk. Keputusan itu makna dia keputusan makhluk. Okey ke? Okey ke? Boleh? Sebab handphone. Keputusan dan upaya makhluk. Makna keputusan ini keputusan daripada makhluk. Nah, dan keupayaan makhluk. Makna apa makhluk ini? Ma siwallah. Nah, apa makna makhluk? Al-alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tu. Segala puji bagi Allah, praise be to Allah. Tuhan sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala Khaliq Rabb. Selain daripada Allah, dia panggil alam. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dia panggil makhluk. Itulah makna dia makhluk. Pokok, tumbuh-tumbuhan, binatang, hayawan, malaikat, iblis, syaitan, apa lagi, dajjal, manusia, semua tu dipanggil makhluk. Jadi keputusan dan keupayaan, keputusan ini natijah. Upaya itu adalah kekuatan. Makhluk punya upaya dan keputusan yang dia buat tidak dapat nak melawan qada dan qadar Allah Ta'ala. Itu makna dia. Jadi tak dapat melawan, tidak dapat. La Buddha, bukan la Buddha, tidak dapat tidak. Makna dia lan
lan yusibana illa ma kataballah. Tidak dapat mengubah apa yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Dia panggil musibah. Saba yusibu musibatan. Itu adalah merupakan apa? Musibah itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak bila? Sejak Lauhul Mahfuz. Fi Lauhil Mahfuz. Bila Lauhil Mahfuz ni? Esok ke? Alam barzakh ke? Lauhil Mahfuz iaitu saat ketika mana kata ulama sebelum Allah Subhanahu wa taala nak jadikan semua makhluk, Allah Subhanahu wa taala telah tulis akan qada dan qadar Allah ke atas kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ada 4 yang ditentukan, yang ditulis kataballahu alaina inda Lauhil Mahfuz. Saat ketika mana di Lauhil Mahfuz? Yang pertama tentang soal bilakah kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Bila tarikh lahir kita? BOD, birth of date, date of birth. Apa dah? Makna dia bila lahir 1935, bila meninggal 1999 contohnya, misalnya. Itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Itu adalah merupakan qada qadar Allah Ta'ala. Kita sebelum kita ada, maka kita tidak ada. Selepas kita ada, kita tak ada pula. Kemudian dihidupkan. Di mana? Di hari akhirat, yaumil akhirah. Itu makna makhluk ini sangat-sangat apa? Sangat-sangat fragile. Datang daripada tiada kepada ada, kepada tiada pula. Tidak kekal. Fana kullu halikun illa wajhah. Dan siapa yang kekal? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sebut dalam Quran, hum fiha khalidun, kekal kita dalam syurga. Itu yang kata kehidupan yang kita nak. Dalam syurga ni kekal, tuan-tuan. Bagaimana kekalnya? Terpulang kepada bagaimana izin Allah Ta'ala. Bahkan ulama kata kalau Allah nak menghapuskan, akhir sekali bila dah bagi nikmat, duduk kekal dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala nak musnahkan itu, ala kulli syai'in qadir. Terpulang kepada Allah sebab dia punya berlaku. Nampak? Yang pertama, hidup kita, soal hidup. Bila kita hidup, dan soal mati, bila kita mati, 2. Yang ketiga kata ulama, soal rezeki kita. Duduk dalam perut ibu selama 9 bulan 10 hari ghalibnya normal, maka ketika mana ditiupkan roh, iaitulah kita hidup, maka saat ketika itu bermulalah rezeki kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita saat ketika mana sudah tertentu rezeki kita sampai mana. Ulama kata bila kawan sudah mengecapi nikmat yang telah terbuku dalam kitab Lauhil Mahfuz, saat ketika itu tidak cepat dan tidak lambat Allah akan ambil nyawa dia. Kenapa kita hidup saat ini? Kerana masih ada lagi rezeki yang Allah nak bagi ke kita, habuan kita. Sampai satu tahap, saat kita merasa nikmat sekian sedetik itu, maka sudah sampai masa kita pulang, Allah akan panggil. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tuan-tuan dan puan-puan, malam ni pun kita tidak lama kerana kita ta'jil, segera ada kematian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa bentuk yang terakhir? Ulama kata apa? Daripada hadis Nabi, yang pertama hidup, mati, soal rezeki, dan yang terakhir sekali soal 4 tu syaqiyun aw sa'idun. Syaqiyun itu bermakna apa? Susah dia. Dan sa'idun gembira dia. Semua Allah dah tentukan. Baik. Apapun bentuk, kita masuk ke dalam syarah. Ini dia panggil syarah. Tadi baru tajuk. Apapun bentuk dan hebatnya usaha makhluk, tidak akan dapat mengubah ketetapan qada yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kembali kepada tajuk itu,
Hebat sama mana pun makhluk tidak akan dapat mengubah yakni ketetapan qada yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa pendapat. Nanti kita sebut ada pendapat daripada riwayat menyebut ad-du'a raddul qada. Sebab apa dia tak sebut ad-du'a raddul qadar? Nah, dia beza. Qada dan qadarnya dia beza. Baik. Qada pula dia ada pembahagian dia. Qada yang boleh berubah dan qada yang tidak boleh berubah. Qada yang berubah ni apa? Contohnya tentang yang boleh berubah. Yang boleh berubah soal rezeki. Ketentuan ni maknanya Allah bagi kepada kita pilihan. Tu pun sebenarnya hakikatnya ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Itu daripada ayat Quran. Apa-apa yang Allah berikan musibah yang baik datang daripada dia, kata Allah. Yang tidak baik itu kamu yang pilih jalan tu, Allah kata. Ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan hakikatnya pun dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tu baik dan buruk kita pun sebenarnya Allah yang izinkan. Tapi kita yang pilih, tuan-tuan, tapi Allah yang izin. Manjada wajad. Siapa yang usaha dia dapat. Dia nak tuan-tuan dan puan-puan akhirat, dia teringin, dia nak, dia usaha. Innamal a'malu binniyat. Allah akan bagi punya. Allah akan bantu kita saat ketika mana kita berkehendak kepada sesuatu. Syarat kena ada ilmu. Oleh kerana itu, setiap manusia mempunyai kepastian takdirnya masing-masing. Jadi takdir ni masing-masing lah. Walaupun adik-beradik 10 orang, kita tengok rentak dan jaluan hidup dia tidak sama. Seorang jadi ustaz, seorang jadi ustazah. Walaupun ustaz dalam ahli keluarga, kan? Walaupun dua-dua jadi doktor, adik-beradik ni, tapi kepakaran, kelebihan tak sama, tinggi tak sama, cap jari tak sama, mati dia tak sama, hidup dia takkan sama. Qul faman ya'mal 'ala syakilati. Kerana Allah bagi kepada manusia ni nak menunjukkan kekuasaan dia, Allah bagi kepada kita ni berbagai-bagai syaklah. Syaklah itu makna dia apa? Malakah, kelebihan. Kelebihan. Ada kalau tengok ustaz pun, ada ustaz ni dia mahir dalam bab fiqh. Ada ustaz ni dia mahir dalam bab tasawuf. Ada ustaz ni dia mahir dalam bab sirah. Ada ustaz ni dia mahir dalam bab ilmu al-Quran, ulumul Quran. Ada ustaz yang mahir dalam bab hadis. Jadi berbeza-beza. Kita takkan komplit punya. Yang komplit, yang perfect, yang tamam, kamil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu dikata tidak dapat diatasi oleh angan-angan ataupun kekuatan semangat yang berkobar-kobar. Kobar mana pun kita. Kobar. Kobar. Macam bahasa Kelantan pula. Kobar mana demo? Kobar-kobar semangat mana pun kita tidak boleh melawan takdir Allah Ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tuan-tuan, contohnya kita ambil pada poin yang pertama ni, Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebelum tu Umar Al-Khattab, dia adalah seorang lelaki, seorang pemuda yang sangat bencikan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat bengis, orang yang sangat tak suka kepada Islam. Dia tuan-tuan, selepas daripada dia bertarung bisur'ah dalam satu pertandingan, dia turun-turun daripada gelanggang, dia kata, siapa nak lawan dengan aku, marikah. Punya gedebel. Siapa nak lawan dengan aku? Tak ada berani pun seorang. Dia dikira macam Khabib Nurmagomedov, undefeated, undisputed. Tak pernah kalah ni tuan-tuan. Bila dia turun tu, tuan-tuan dan puan-puan, ada fulan datang. Saya tak ingat nama apa kawan ni. Kemudian dia kata kepada Umar, "Wahai Umar, gedebel mana demo, tapi demo kalah. Sebab apa? Sebab adik demo telah pun mengikuti agama Muhammad." Dia
Dia pegang, dia cekak tangan dia, dia genggam tangan dia, dia cari mana Muhammad, aku nak bunuh dia. Dia berkata apa? Adik kamu duduk di rumah dia, pergi tanya dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab, saat dan ketika Umar ni, dia pun pergi cari di rumah adik dia. Dan adik dia telah pun masuk Islam, memeluk agama Islam, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW bersama dengan suami dia. Adik dia perempuan ikut suami dia ni, duduk masuk Islam, mengaji. Waktu tu tengah mengaji Quran dengan Khabbab Al-Arat nama dia. Khabbab Al-Arat ni antara sahabat yang mahir membaca Quran dan mengajak orang pula. Dia buat Quran tuition pula kat rumah. Ada kita panggil ustaz main rumah ajak macam tu. Kita nak mengaji Quran ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sampai di rumah adik dia munggak pintu. Unggah pintu, potong. Adik dia kata, Min, siapa? Man, siapa? Tapi bahasa Amin, Min, siapa? Aku ni, buka pintu kan? Dengar-dengar macam tu, Khabbab Al-Arat. Dia tengah ngajak pasangan ni, adik kepada Sayyidina Umar. Dia dengar Sayyidina Umar unggah pintu, dia lari masuk dapur. Takut dah tuan-tuan. Habis memang KO lah. Sayyidina Umar ni dia punya garam dia sampai garing orang tu dia buat. Dan tuan dan puan-puan, dia buka pintu pecah. Dia kata, apa betul kamu telah mengikuti agama Muhammad. Waktu tu adik dia tengah belajar Al-Quran, baca. Dan waktu tu kebetulan adik dia membaca surah apa? Taha. Itu sebab ulama kata surah Taha ni dapat melembutkan hati. Baca. Apa yang kamu baca nak? Dia tarik. Tak boleh. Dia sepak adik dia. Sampai hati kamu sepak aku. Kamu buat aku. Sebelum ni kamu tak pernah tangan aku. Dia terkejut dengar ayat macam tu. Dia jadi rendah. Apa yang kamu baca? Aku nak pegang, nak tengok. Tak boleh. Kerana kamu berada dalam keadaan yang tidak suci. Kamu nak pegang, kamu kena memeluk agama Islam. Inilah sebenar-benar kebenaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan, dia asalnya dia nak bunuh Nabi. Kemudian dia pergi jumpa Nabi, akhirnya dia memeluk agama Islam. Itulah makna dia, khabar macam mana pun tapi kuasa Allah Taala mengatasi segala. Makna dia wa makaru wa makarallah. Maka dengan demikian seseorang itu tidak perlu terlalu banyak berangan-angan mengenai masalah rezekinya. Jangan kita banyak sangat fikir soal rezeki. Nak buat usaha, Allah bagi kakak tu, yang penting berkah. Ziyadul khair, bertambah kebaikan. Kerana Allah telah pun memberi sukatan rezeki tersebut sebelum hamba itu lahir. Makna sebelum kita lahir lagi telah tertulis akan rezeki kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang kita nak kalut sangat? Ngana buat tak? Sebab itu kita jangan isti'jal. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, innal insana kana halu'a wa idza massahu syarru jazua. Manusia ni dia keluh kesah. Dia makna kita keluh kesah ni apa? Makna dia serba tak kena. Macam tu. Serba tak kena. Allah kata halu'a. Ulama sebut dia itulah tak pernah kena. Apa makna dia? Contohnya, dia ni tuan-tuan dan puan-puan, apa nak kata macam mana tah, jenis banyak fikir. Ada orang macam tu, fikir banyak sampai rambut gugur, rambut hilang tuan-tuan. Kawan saya umur 29 masa tu duduk tengah duduk dalam library ni. Dia ada tengah buat PhD. Rambut dia tuan-tuan hilang tengah. Bukan nak cerita keburukan dah, nak katanya banyak sangat fikir ni, hilang tengah. Profesor lah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah kata halu'a manusia tu. Bila dia tak ada rambut, contohnya ni bukan kawan saya. Kalau manusia dia tak ada rambut, dia nak apa? Dia nak ada rambut. Tumbuh dah rambut, pi mana? Apa? Yunam apa dah? Cucu kan. Rambut tumbuh dah kawan, tapi Allah dia jadi rambut apa? Meki pula dah. Tak mau Meki, nak rambut lurus, pi rebonding.
Tuan-tuan dan puan-puan, buat rebonding dalam 2 minggu jadi balik. Dia tengok rambut dia panjang pula tak sesuai, buat pula pacok pula. Macam-macam. Itu makna dia halu'a. Bila kahwin, nak anak, ya Allah, berdoa ni nak anak, Allah bagi anak perempuan saja contohnya. Ya Allah, nak anak lelaki pula. Makna dia begitu. Manusia ini halu'a. Makna jangan, ulama pesan kepada kita, jangan kita terlalu banyak angan-angan. Di sinilah perlunya bagi setiap orang untuk menenangkan jiwanya dari berangan-angan terhadap masalah-masalah yang belum berlaku. Sebab tu kita apa-apa yang kita hajatkan, maka kita usaha. Yang konsep dia nak kena doa. Ada 4. Yang pertama doa. Dia panggil duit. Maknanya memang betul. Doa yang pertama, apa yang kita nak, berdoa. Mula-mula sekali doa. Bangkit pagi berdoa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nabi bangkit, Nabi duduk, kemudian Nabi berdoa. Alhamdulillah. Masuk tandas berdoa, kaki kiri, keluar kaki kanan, masuk tandas baca doa. Semua doa Nabi ajar kepada kita. Maksud Al-Warid, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Keluar alhamdulillahillazi adhaba 'anil adha wa 'afani. Macam-macam doa yang kita amalkan supaya mendapat keberkatan daripada Allah. Yang pertama, kena berdoa, niat kerana Allah, ikhlas. Yang kedua, betul cara. Kemudian apabila kita berdoa, bila sebut soal rezeki, yang kedua, kena usaha. Kena usaha. Usaha tu makna dia apa? Kita innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kena usaha. Nak syurga, kena usaha. Menuntut ilmu, solat berjemaah, tambahkan solat lagi, qabliyah, ba'diyah, rawatib, solat sunat, tambah nafilah, baca Quran, mengaji. Itu orang yang nakkan syurga. Allah bagi tak? Allah bagi. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman, beramal soleh, ulaika ashabul jannah. Allah akan jamin mereka ni orang-orang yang menjadi penghuni syurga. Jadi kita ni tuan-tuan, ibu, ayah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang mendapat syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Macam mana? Kalau boleh tuan-tuan istiqamah. Kalau nak, kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak doa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Jangan takut tuan-tuan, COVID ke, novel COVID ke, 19 ke, 18 ke, jangan takut. Maknanya jaga SOP, tapi jangan takut. Kerana apa? Walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Allah sebut dah kepada kita. Kita akan diuji dengan rasa takut, dengan rasa kurang, dengan rasa sedih, dengan rasa gembira, dengan ada kurangnya harta, dengan lebihnya harta. Wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Wa basyir sabirin, dan berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka dengan sebab itu berdoa, berusaha, kemudian istiqamah. Tu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami mohon petunjukkanlah kami, ya Allah, jalan mereka-mereka yang Engkau bagi kepada mereka nikmat, jalan mereka yang istiqamah, jalan mereka yang sabar, jalan mereka yang menuntut ilmu, jalan mereka yang Engkau radai. Radhiyallahu anhum wa radwan. Wa'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah sebut kepada kita gambaran syurga-syurga. Onok tuan-tuan. Ada satu riwayat di mana ulama sebut kepada kita, nanti kita masuk syurga. Amin. Kita duduk dalam syurga tuan-tuan, kita akan nampak ada lagi orang syurga paling atas daripada kita. Kita waktu tu dah masuk dalam syurga, seronok dah ni, Masya Allah. Tapi kita tengok rupanya ada orang yang lebih hebat amal dia, masuk syurga atas. Jannat Allah sebut. Allah sebut jannat ni makna dia apa? Jamak, banyak syurga, tabaqat dia. Padahal kawan sekali dengan kita mengaji, tapi orang duduk atas.
Makna dia tuan-tuan, kita tak tahu apa amalan dia. Sebab tu apa yang mampu buat. Tuan-tuan dan puan-puan, jaga hati kita. Itu yang penting. Illa man atallaha biqalbin salim. Allah nak tengok yang akhir sekali adalah hati yang sejahtera, ikhlas. Itulah pokoknya. Ya. Yang terakhir sekali, bila istiqamah dan akhirnya kena tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kesimpulannya apa? Duit. Doa, usaha, istiqamah dan tawakal. Lepas tu kita tengok dalam bab yang pertama dalam kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebut, jangan bergantung kepada usaha, kena tawakal kepada Allah. Tajrid tu makna dia. Haji. Baik, sambungan pula. Misalnya terlalu banyak memikirkan dan berangan-angan keperluan makanan untuk hari esok ataupun masa-masa akan datang. Pada hakikatnya, semua perkara itu telah pun ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Allah punya kerja, kan? Allah tahulah nak bagi kepada kita. Pokoknya yang 4 tadi, usaha, doa, dengan tidak. Tuan-tuan, bukan nak kata lah, tapi waktu Covid ni ramai orang yang kena VSS, orang yang kena berhenti kerja, tapi dia buat usaha. Pilot, nak kawan saya pilot berhenti kerja pilot pasal diberhentikan. Buat apa? Jual burger. Jadi jual burger halal, yang penting halal. Ya. Tapi itulah kita sebelum tu, bila boyok besar, kerak pun banyak. Kena bayar tu dah kali tolak sikit. Allah uji. Tapi dia kata tenang, seronok. Solat boleh jaga, tuan-puan. Ni bawa sejadah ni, nampak dekat stol burger, nampak main. Rasa nikmat kehambaan kepada Allah Ta'ala. Sebelum ni pirata, tuan-tuan, Itali, UK, di mana, tapi tak rasa tenang. Rupanya bila dia kerja jual burger, tenang hati dia. Ni cerita betul, tuan-tuan. Sebab itu Allah bagi kepada kita mesti ada hikmah punya. Nah, sungguh segala urusan manusia, khasnya perkara-perkara yang berkaitan dengan rezeki, telah pun diatur dan ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita nak rasa miskin sedang kita hamba Allah yang maha kaya? Kenapa kita nak rasa kita ini kerdil di sisi makhluk sedangkan kita hamba Allah yang maha besar? Bukan mana kita nak gedebel itu dah, tapi jangan takut sangatlah. Takut kepada Allah, jangan takut kepada makhluk, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak kita takut. La ilaha illallah. Buang makhluk, sabit Allah. Tidak perlu terlalu memikirkan, apatah lagi takut tidak akan memperoleh rezeki. Anda sebut pasal rezeki ya, Pak ni kena kita lah. Kena kat kita lah. Alhamdulillah lah kita kan. Rezeki ni tuan-puan, kata ulama, Imam Ghazali sebut rezeki ni apa? Bertambah kebaikan bila sikit cukup, bila banyak boleh berkongsi dengan orang. Itu makna dia rezeki yang berkah. Dan rezeki pula, konsep rezeki Allah sebut Quran, min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Sangka tak tuan-tuan? Tak sangka malam ni boleh duduk soh depan. Siapa duduk soh depan? Sangka tak tuan-tuan dan puan-puan malam ni boleh mengaji lagi? Tak sangka. Sangka tak tuan-tuan kita ada keluarga? Ada orang tak ada keluarga. Sangka tak tuan-tuan kita ni kita boleh sembahyang tadi 5 waktu berjemaah negeri 9. Alhamdulillah, negeri Selangor tak dapat. Tu rezeki tuan-tuan. Bukan soal duit saja rezeki, bukan soal harta saja. Allahu Akbar. Rezeki ni macam-macam datang. Ada hamba Allah tu, dia tidur di masjid. Cerita dia rata-rata dia pergi rata tuan-tuan. Tak boleh tidur. Tak boleh tidur tuan-tuan. Mari masjid boleh tidur dengan kuliah. Durang saja. Tapi sungguh, ni cerita sungguh ni tuan-tuan. Apa nama? Ada apa? Ni dia bukan Islam. Cerita ni saya nakal baliklah, Allah A'lam. Dia bukan Islam. Dia pergi merata tuan-tuan dan puan-puan
Dia kata aku ada duit tapi aku tak boleh tidur. Dia bagi apa? Penyakit apa? Insomnia. Payah nak sebut. Payah nak tidur tuan-tuan. Pergi merata dia kata siapa boleh ubat aku bagikan dia duit. Tuan-tuan dan puan-puan, dia lalu satu masjid, dia bukan orang Islam, dia dengar azan. Dia dengar azan, terpanggil untuk dia nak duduk. Dia tuntut dia masuk. Orang pun tengok lebih kurang dengan badan tatu apa semua. Dia masuk-masuk, dia duduk. Dia kata tumpang sat boleh. Jadi orang pun nak faham ngaji ni, tak apa, you sit out of the mosque. Duduk luar, tak boleh masuk. Dia pun dengar. Dia dengar tu tuan-tuan dan puan-puan, dia dengar baca Al-Quran, imam tu baca, sampai dia dengar kuliah tazkirah. Dia rasa apa? Dia rasa hati dia telah diketuk dan dia menangis. Dia boleh tidur tuan-tuan. Banyak dah dia cari cara dan macam mana nak dapat ketenangan, nak tenang hati dia. Allah bagi kepada dia ketenangan. Ala bi zikrillah tatma'innun. Allah yang pegang hati kita ni. Muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'at. Batu Allah sebut dalam surah Hud ayat yang ke-6, surah yang ke-11, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada satu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menanggung segala rezeki mereka dan mengetahui tempat kediamannya. Allah tahu tak tuan-tuan? Ketang, batu ni kita tak tahu. Allah tahu dia duduk bawah. Hidup tuan-tuan. Tengok dalam YouTube kan, di Indonesia dia pergi pecah kena tempat tu. Tarut-tarut tu dia nala punya besar. Ketang. Dia duduk dalam batu, sebab tu nama dia ketang batu. Hidup tuan-tuan. Siapa bagi hidup? Allah Ta'ala. Ulat dalam batu hidup, Allah bagi hidup. Sebab tu kita jangan takut rezeki Allah Ta'ala. Yang kita kena risau apa dia? Ni kita kena risau ni. Yang kita kena risau tuan-tuan dan puan-puan adalah yang pertama, bagaimana kita nak menjawab soal di dalam kubur. Bagaimana solat kita? Itu yang kita kena risau. Bagaimana selawat kita ni nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Quran kita habis ke tidak lagi, baca ke tidak lagi? Bagaimana tentang kediaman kita pada hari akhirat nanti? Ada tak rumah kita lot nombor berapa? Lot dah lot haji. Taman Tengku Jaafar, masya-Allah, lot sebiji-sebiji. Di sana nanti fikir macam mana lot kita di sana gitu. Fikir macam mana kediaman kita. Sedekah banyak-banyak. Sedekah. Kita sedekah, Allah bina, banallahu lahu buyutan fil jannah. Rumah kita di syurga. Nak dunia ada ilmu, nak akhirat ada ilmu, nak kedua kena ada ilmu. Cara dia semua ada cara. Nak tuan-tuan nak istana syurga, sedekah banyak-banyak. Anak yatim, fakir, miskin, lagi banyak tuan-tuan kita boleh sedekah, option. Banking boleh, kan, face to face pun boleh. Sampai ada surat bagi untuk nak bagi sumbangan orang-orang yang terkena dengan apa? Terkena dengan banjir dan sebagainya. Inilah peluangnya untuk kita nak membina istana-istana di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya manusia itu berusaha. Tu sebelum tu kita ambil ayat Quran tu, Allah kata apa? Kullu fi kitabim mubin. Semua itu tersurat di dalam Lauhul Mahfuz. Kita cerita tadi. Makna kita advance, patah balik ayat ni. Allah kata fi kitabim mubin, pada kitab, pada Lauhul Mahfuz. Itu makna dia. Kitab tu diletak di mana? Lauhul Mahfuz, yang nyata kepada malaikat-malaikat yang berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah bila jadikan langit bumi, Allah bila jadikan arash, bila Allah jadikan langit, maka dia ada penghuni dia. Siapa? Penghuni dia adalah malaikat. Tu dia. Mereka ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak melakukan maksiat. Kacau tuan-tuan kalau orang jaga langit. Sekali dia tidur boleh. Contohlah. Sebab apa Allah ciptakan malaikat jaga? Sebab mereka tidak tidur, mereka tidak berkahwin, kerana mereka tidak ada nafsu.
Di antara yang mereka duduk di mana? Lauhul Mahfuz. Mereka jaga apa? Buku, kitab, catatan rezeki hidup hamba Allah. Nama apa? Fulan bin Fulan. Itu. Kitabim mubin. Jadi malaikat kepada yang berkenaan. Makna dia ulama kata mereka menjaga kitab-kitab yang telah ditulis oleh Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba dia. Semua Allah bagi cantik. Muslimin dan muslimat terpabih sikit lagi. Seterusnya sekiranya manusia itu berusaha kemudian berjaya ataupun tak berjaya, makna dia akas, makus sebaliknya, maka pada hakikatnya semua itu berlaku atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyaa'una illa an yasha Allah. Apa-apa yang kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu, dan kamu tidak, Allah kata, kamu wa ma tasya'u, apa yang kamu berkehendak, kamu mahu, sya. Sebab tu apa-apa pun kita kena sebut insya Allah, dengan kehendak Allah. Jangan confirm. Din. Apa dia man? Aku nak ajak hang ni main kenduri rumah anak. Rumah anak pula rumah aku. Nuri kahwin. Anak kahwin ke tak? Anak aku lah nak kahwin. Hang ni man, kata dia. Kalau anak hang confirm aku pergi. La ilaha illallah. Confirm. Tengok-tengok kena COVID. Buat agak kawan ni kena pergi tak? Jadi macam mana? Sebab tu kena sebut apa? Insya Allah. Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah. Kalau orang yang sebut insya-Allah ni, dia bertawakal janji dan keputusan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah maknanya. Dan berkaitan dengan perkara ini, Al-Imam ataupun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata, sawabiqul himam la tahriqu aswaril aqdar. Kekuatan semangat usaha, perjuangan dan keputusan makhluk tidak akan dapat memecahkan dinding-dinding qada ataupun aqdar Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia panggil qadar, dia tak sebut qada. Sebab qada ini boleh berubah dengan apa? Dengan izin Allah juga, tapi kita boleh ubah benda tu. Antara ni apa? Buat baik dengan orang. Ada riwayat sebut Allah panjangkan usia. Katanya orang tua ni meninggal dah 65 tahun, tapi dia buat baik. Mak dia doa ni, Allah lanjutkan lagi usia dia. Antara ni, dia patutnya aksiden piok dah, tapi Allah bagi lagi hidup dia panjang sikit. Sebab apa? Sebab ada doa yang telah Allah ubah dengan izin Allah. Makna dia ad-du'a ratul qada. Sebab tu qada ni dia ada qada yang mubram dan qada mu'allaq, yang berubah dan yang tidak boleh diubah. Wallahu a'lam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi nanti insya-Allah. Pada hari Ahad insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang, yang lemah, saya mohon maaf atas kekurangan. Kita tangguh awal sikit kerana ada kematian. Kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dosa hamba-Mu ya Allah, saudara kami yang telah pergi menemuimu ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlahnya pada hari akhirat nanti agar dapat bersama-sama, dapat bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami ini juga ya Allah. Ya Allah, kami yang masih hidup, maka berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami istiqamah dalam amal ibadah kami ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami terus
menuntut ilmu ya Allah. Berikanlah kepada kami kesihatan yang baik ya Allah. Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan hari akhirat nanti ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.